أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang diraikan, Tuan Imam, dan juga ahli jawatan kuasa masjid surau. Semoga Allah merahmati dan memberkati tuan-tuan atas setiap apa yang semua orang buat di dalam qaryah inilah. Seterusnya yang saya muliakan, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru yang ramai dalam masjid ini hari ini. Yang pertama, guru yang kami hormati, Fadilatul Ustaz Dr. Johari, yang banyak berjasa kepada pelajar-pelajar, terutamanya saya, yang menjadi tonggak dan asas kepada pengucapan awam. Kan kalau kita nak duduk depan orang ni, nak bercakap, dia ada ilmu dia, nama pengucapan awam. Guru yang mula sekali ajak saya adalah Dr. Johari. Bila ada tok guru, dia tak terkeluar lah bahasa nak bercakap apa, serabut, selerak, susu apa. Semoga Allah merahmati doktor dan berkati kehidupan doktor dan keluarga. Amin. Seterusnya yang bersama dengan saya juga salah seorang pengurus di syarikat, seorang pengurus di sebuah syarikat yang bersama dengan kita, dan tuan-tuan pun sempat tengok beliau dalam rancangan Salam Baitullah, Imam Muda Megat bersama dengan kita ada bawah. InsyaAllah malam ni surah Al-Mulk beliau akan lead kita malam ni lah, InsyaAllah. Lepas habis main Aisyah sekali lagi, zikir sikit doa. Lepas tu Al-Mulk. So Al-Mulk tu akan dikepalai oleh Ustaz Imam Muda Megat lah, InsyaAllah. Ini imam legend. Putrajaya tu ada masjid Putrajaya. Ini untuk imam tarawih dia. Rugi ya. Ada dengan kita tak baca Al-Mulk dengan kita kan. Kita ambil berkat orang-orang baik. Seterusnya sahabat saya Ustaz Fadil yang ada kat belakang sana, salah seorang mensyarah guru di SMKN di Montubai, tasmiyah Al-Quran. Seterusnya kawan-kawan sahabat-sahabat muslimin muslimat yang lain tak ada nak nampak sebab dah pakai semua ninja semua tu tak kenal. Tapi tak ada lah yang saya tak sebut itu mengurangkan kemuliaan mereka, sebaliknya semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atas amalan masing-masing, insya-Allah. Amin. Marilah sama-sama kita mula. Seterusnya, tak habis silap pula. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian. Semua sihat ya?
Alhamdulillah. Saya sempatlah tadi mai awal tadi singgah minum. Duduk semeja dengan Pak Husin. Saya duduk dia suara rokok saya tu. Saya kata tak ada nak isap guna garam. Tak ada nak minum kopi, kata saya dah lebuh kopi. Allahumma salli ala sayyidina. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan kita baca surah Al-Fatihah. Tapi setiap kali tempat, orang kata apa, tempat baru lah kita kata, saya akan terangkan dekat semua orang dulu berkaitan dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah dan sebagainya ni. Tuan-tuan baca Yasin, saat lagi Al-Mulk tuan-tuan nak baca, tuan-tuan nak niat kepada orang, arwah dan sebagainya. Sampai atau tidak, saya akan explain benda ni dulu biasanya. Sama juga dengan sini, saya akan ambil masa sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit. Saya akan habaq dulu sebelum kita baca Al-Fatihah, supaya lepas ni tuan-tuan yakin setiap kali tuan-tuan buat amalan dan tuan-tuan nak niatkan, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak semua duduk majlis ilmu ni, kita nak niat pahala kita kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita, pasangan kita mungkin ada di kalangan kita yang pasangan dia pi dahulu daripada dia duk ada dengan kita. Kita nak niat tu sampai ke tak? Haji saya akan habaq kat tuan-tuan, tuan-tuan pegang. Jawapan dia sampai. Tapi apa huraian dia? Ramai orang akan bincang panjang. Ramai orang akan bincang panjang. Saya bagi buah mudah saja. Tuan-tuan hafal buah ni, insya-Allah. Pakai sampai mati terus buah ni. Ni pasal apa? Duduk sujud ni. Lailatul Qadar apa malam ni? Okey. Baik. Jawapan dia, bagi dulu siap-siap. Setiap amalan yang kita buat sampai kepada siapa yang kita niatkan. Jadi orang tanyalah, macam mana boleh pi kepada keputusan kata sampai? Okay, saya tak mau hurai macam yang orang-orang alim lain sebab kita bukan alim. Jadi nak hurai pi sana pusing sini kita tak pandai. Saya bagi satu jawapan, tuan-tuan hafal jawapan ni sampai mati. Hafal jawapan ni, bagi tahu ke anak cucu semua, bagi tahu jawapan ni. Satu, simple aja. Kita berada dalam bulan itu. So senang saya bagi jawapan tu, senang. Ustaz kalau ada salah silap apa Ustaz tengok. Saya cakap sungguh tak apa nak keluar bahasa saya dia jadi selerak ayat-ayat saya. Tadi dalam kereta dah rehearsal lah, tak jadi. Kalau ada cikgu kita dia tak jadi. Okey. Jawapan dia ialah, nak tahu amalan kita sampai tak sampai, Fatihah kita sampai tak sampai? Jawapan dia ialah badal haji. Badal haji. Okay, kapal terbang pertama dah sampai dah hari ni daripada orang buat haji. Maknanya haji dah habis dah. Salah satu cara orang nak buat ibadah di musim haji adalah badal haji. Maknanya ada satu orang meninggal dunia atau sakit yang tak boleh baik, yang tak ada harapan untuk nak pergi buat haji, maka ahli keluarga dia bertanggungjawab untuk minta tolong orang lain buat haji untuk dia. Nama dia badal haji. Contoh, saya katalah ada ahli keluarga meninggal dunia. Saya jumpa dengan Imam Muda Megak. Saya kata dekat dia, Ustaz, boleh tak tolong badal hajikan kepada arwah simpulan bin simpulan keluarga saya? Ustaz Megak kata, boleh, saya akan buatkan dia. Jadi Ustaz Megak pun macam semua orang, dia kena bertolak awal. So dia akan pakai kain ihram daripada Malaysia. So Ustaz Megak pakai ihram daripada airport Malaysia. Sampai dia buat umrah, dia tawaf, dia sa'i, dia bercukur. Dapat umrah, bersedia lagi 2-3 hari nak buat haji, nak wukuf. Nama dia Haji Tamattu'. Masuk haji Arafah, masuk haji hari Arafah tu, Ustaz Megak pun bertolak pergi duduk di Arafah pakai kain ihram. Berwukuf. Habis wukuf, tawaf, sa'i, melontak jumrah, tunggu pula lagi 2-3 hari melontak jumrah, habis hari tasyrik, balik Malaysia. Sampai dia main jumpa saya. Ustaz Megak main kata, Ustaz Don,
Saya dah selesai dah buat haji badal untuk arwah sekian-sekian yang Ustaz Don minta tolong. Dia pun main sijil. Dalam sijil tu dia tulis nama Ustaz Megat kan nama arwah. Dalam sijil tu tulis nama Ustaz Megat kan nama arwah. Siapa yang dapat haji? Arwah tadi. Soalannya, siapa yang buat umrah? Ustaz Megat. Siapa yang botak kepala? Ustaz Megat. Kita tak korek jenazah tu pergi cukur kepala dah. Tak betul tak? Betul tak? Betul tak? Okay, saya bagi faham ni. Jadi yang botak kepala siapa? Ustaz Megat. Yang pergi melontak batu tu jumrah tu siapa dia? Ustaz Megat. Yang apa orang kata apa? Wukuf Arafah, Muzdalifah siapa? Ustaz Megat. Tapi yang dapat haji siapa? Arwah. Kalaulah orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat badal haji, tak sah sepatutnya. Boleh faham tu? Jadi ada dalam Islam asas orang lain buat ibadah, orang lain dapat? Ada. Apa jawapannya? Badal? Apa jawapannya? Badal haji. Jadi badal haji ni rukun Islam lah, no? Ada asas rukun dalam ibadah yang menggambarkan orang lain buat ibadah, orang lain dapat? Ada. Jawapannya badal haji. Jadi kalau badal haji memakan masa sekurang-kurangnya seminggu pun Allah boleh hantar pada orang yang dah meninggal dunia. Setakat Fatihah 10 saat takkan tak sampai. Lagi sampai lah. Jadi apa saja amal ibadah tuan-tuan buat. Contoh tuan-tuan nak sedekah. Saya nak masuk tadi nampak surau ada nak buat bumbung ke apa ke ada. Tambah pula rumah Allah. Kita nak bincang lah tajuk dia. Hak tu sedekah. Tuan-tuan nak pasang kapet tambah lagi sedekah. Hak tu semua boleh niat kepada arwah. Pasti akan sampai. Kerana asasnya ada pada badal haji. Boleh dapat kan? No? Jadi siapa yang kata tak sampai tu, saya pun tak tahu lah mereka buat badal haji ke tak. Kalau mereka tak terima badal haji tak apa. Tapi kalau badal haji mereka buat tapi Fatihah kata tak sampai, susah juga nak faham formula tu. Jadi marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Baru dia masuk. Baru dia yakin. Kalau tak duk suruh baca Fatihah, duk buat ngangal gitu, tak syok lah. Kita suruh mari sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW. Itu buah hati kita, jantung hati kita, intan payung kita, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Khususnya kepada ahli qaryah di sini, taman ilmu, surau ini, semuanya. Dan niatkan dengan Al-Fatihah kita ni, Allah pelihara semua ahli qaryah ni. Yang mai kata yang mai ke yang tak mai ke sama aja, semua kita niat supaya Allah bagi sihat wal afiat, elak daripada musim-musim ni, musim tengah orang sakit. Banyak tambah-tambah yang sakit tu semua budak-budak pula. Jadi kita niatkan supaya Allah jauhkan semuanya sihat wal afiat berkat Al-Fatihah tuan baca malam ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik, malam ni tajuk saya bahagi 3. Tajuk dia ialah Ibu. Belum apa-apa lagi dapat surat. Abang minta lah ni kak? Saya lagi. Saya okay. Baik, saya letak ni. Kalau saya lupa peringat lain lah. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Tak ada lah yang melupakan malaikat syaitan lah, dia bagi lupa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bunda muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Baik, tajuk hari ini saya bahagi 3.
Pasal kita mai kat tempat tuan-tuan, kita kena tanyalah apa benda hak tuan-tuan nak kan. Panggil kami mai ceramah, nak cakap pasal apa, nak cakap pasal haji, habis dah. Orang balik dah. Jadi pihak surau ada bagi beberapa kategori. Jadi saya simpulkan semua kategori itu kepada 3 tajuk. Tajuk ni tiada 3. Satu, tajuknya ibu bapa, pemuda dan masjid. Surau lah maknanya, masjid ni tempat sembahyang. 3. Maka pada malam ni saya tak akan mulakan dengan ibu bapa, kerana buku pertama tajuk ibu bapa yang saya belajar adalah tajuk dia Peranan Anak Terhadap Ibu Bapa. Itu diajar pada tahun 1997 oleh Dr. Johari. Jadi tak ceritalah. Okey dah. Saya suruh doktor lah cerita sikit kat tuan-tuan. Boleh doktor dah bagi sikit perkongsian pada semua pada malam ni. Sikit lah. Sikit. Saya lagi kita bagi doktor. Mesti. Wajib. Kena kongsi. Segan saya nak cerita. Ibu bapa adalah mereka. Apa? Okey doktor datang sini. Jadi saya skip tajuk tu. Saya masuk kepada kita dan masjid lah. Semua ni kira orang muda dan masjid lah. Itu kita tajuk kita pada malam ni. Yang mana orang nampak macam tajuk ni macam semua orang menyimbang. Tak, malam ni kita nak bagi lain. Lain lagu mana? Lain dia lagu ni. Ada suatu hari seorang budak ni, saya suka ulang benda ni. Ulang sebab apa? Siapa yang dah hafal tajuk ni jangan lupa cerita kat semua orang. Siapa yang tak cerita, siapa yang tak biasa dengar elok-elok cerita kat semua orang. Benda ni penting. Satu cerita yang simple tapi tuan-tuan boleh pakai dalam semua benda kehidupan. Tak kira masuk sekolah boleh pakai cerita ni, masuk asrama boleh pakai cerita ni, masuk kerja boleh pakai cerita ni, masuk kursus boleh pakai cerita ni. Satu cerita tapi boleh pakai untuk semua. Cerita dia macam ni. Ada seorang budak dia habaq dekat pak dia kata, "Pak oi, cik tak mau pergi masjid dah." Dia merajuk. Lepas tu pak dia kata dekat dia, "Apa sepang tak mau pergi masjid?" Pak dia kata lagu tu. Dia kata, "Cik main masjid nak jadi orang baik. Tapi bila cik main masjid, cik masuk tengok ada orang tidur, ada orang main handphone, ada orang bercakap, mengumpat orang, mengata orang, ada orang main menyembang politik je semata. Buat apa main masjid? Masjid pun sama macam dekat luar." Dia kata lagu tu kat pak dia. Bila pak dia dengar lagu tu, itu benda yang bahaya. Maka pak dia kata kat dia, "Baiklah wahai anakku, kalau hang tak mau main masjid, boleh dengan satu syarat." "Apa syaratnya wahai ayah aku?" tanya anak ni. Pak dia kata, "Malam ni sembahyang Isyak sekejap lagi, hang mai bawa secawan air yang penuh. Mai masjid bawa cawan air ni isi air penuh. Pastikan hang masuk masjid mai yang balik bawa cawan ni balik, air tidak tumpah setitik pun. Kalau hang bawa berjaya, maka esok subuh hang tak payah pergi masjid dah." Pak dia kata lagu tu kat dia. Oh, dia seronok, tak payah pergi masjid. Dia pun boleh benda yang simple. Dia kata, bawa air penuh, main masjid. Bawa main masjid, dia masuk pintu, dia berjalan, dia mayang, dia duduk dalam soft, dia letak cawan ni, elok apa-apa, dia mayang, habis mayang, dia bangun, dia semayang sunat, bak dia apa, dia keluar masjid, dia balik rumah, balik-balik dia bagi salam. "Assalamualaikum." Pak dia jawab, "Waalaikumsalam." Bapaknya pak dia tak pergi masjid. Itu bukan cerita dia, Pak dia pergi masjid lagi barangkali apa itu bukan cerita dia. Lepas tu dia balik, dia jumpa pak dia kat rumah. Lepas tu pak dia kata, dia bagi salam, "Assalamualaikum." Pak dia jawab, "Waalaikumsalam." Lepas tu pak dia kata, "Gulu mana?" Dia kata, "Kalau pak nak tanya cik, air tumpah ke tak?" Cik habaq, "Setitik pun tak tumpah." Oh, kemah dia habaq ke pak dia lalu tu. Pak dia kata, "Aku tanya kat macam mana, bukan nak tanya hak tu." Lepas tu dia kata, "Habis tu nak tanya apa?" Dia heran lah. Pak dia kata, "Aku nak tanya, hak tadi hang main masjid berapa orang hak main handphone?" Oh, dia kata, "Tak dah nak tengok." "Berapa orang yang tidur?" "Tak dah nak tengok." "Berapa orang menyembang?" "Tak dah nak tengok." "Berapa orang hak duduk sembang buang masa dalam masjid?" Dia kata, "Tak dah nak tengok." Pak dia kata, "Pasal apa hang tak dah nak tengok? Ni duk jaga air tak orang bagi tumpah." Pak dia kata, "Lagu tu yang aku nak ajak kat hang." Dia kata, "Ajak apa?" "Kalau hang main masjid, hang sibuk jaga diri hang sibuk perbetui diri hang main surau, hang main masjid untuk nak bertambah zikir, bertambah baca Quran, bertambah nak ada ilmu.
hang pasti tak akan sempat tengok salah orang lain. Hang pasti takkan sempat nak tengok, nak kelin pi siapa hak lebih teruk daripada hang. Bermula dah itu budak tu istiqamah mai masjid. Sama macam kita pada malam ni. Mungkin tajuk yang kita nak sembang orang dah cerita banyak. Tapi kalau hari ni kita mai untuk sibuk menambah amal ibadah, kita akan tak sempat nak keliling tengok siapa lagi kurang daripada kita. Sebaliknya kita akan pandang dari kita. Kita akan tengok, oh akulah yang banyak kurang ni. Akulah kena perbeti. Akulah tak bagi sedekah lagi. Akulah yang main lambat ni. Akulah. Kita akan perbeti yang tu. InsyaAllah kita akan jadi orang yang Allah sebut. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Betul Ustaz Megat? Ya. Apa dia? Sesungguhnya orang yang mai mengimarahkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Itu ayat dia. Semoga Allah menghimpunkan kita di kalangan orang yang beriman. Amin. Itu cerita dah. Sama lah kalau siapa yang masuk asrama, siapa yang masuk MRSM, siapa yang masuk SMK Inimun Terbaik, siapa yang masuk kerja tempat baru, siapa yang kena pindah mai kat Pulau Pinang. Kalau kita siapa yang sibuk memperbaiki diri kita, kita tak sempat tengok kesalahan orang lain. Kalau kita sibuk memperbaiki diri kita, kita takkan sempat nak keliling. Dia tu kita teruk daripada aku. Baik aku lagi. Kita tak akan sempat buat lagu tu. Itu tujuannya. Cerita yang seterusnya. Ada seorang pemuda. Cerita je lah. Ada cikgu segan. Buat poin pertama. Poin yang pertama, segan. Kita cerita sudah. Cerita yang kedua. Di zaman pemerintahan Saidina Umar, ni Saidina Umar ni dia cekang sikit lah zaman dia. Zaman dia paling orang kata kira. Tuan-tuan dekat masjid ada bendahari masjid. Tuan-tuan dekat pejabat ada yang jaga akaun, bahagian akaun. Ada HR, jaga sumber manusia. Semua tu mai daripada zaman Saidina Umar. Dia punya, dia yang kata kita kena buat lagu tu. Kita ni 1 Muharram detik permulaan ni ada lagi baki lagi 10 hari nak masuk 1 Muharram. 1 Muharram tu kalender kita 1443 Hijriah nak masuk 1444 Hijriah. Siapa? Saidina Umar ya. Dia punya kira cekang lah. Dia punya zaman. Di zaman pemerintahannya ada seorang orang muda. Dia bangun pagi sebelum subuh dia siap ambil wuduk. Siap wuduk semua, dia berjalan kaki dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan kaki. Dia jalan kaki daripada rumah dia nak mai. Dia lah zaman tu, bukan zaman kita. Zaman tu kira manalah nak ada jalan tar. Kalau tanya orang yang pergi haji tahun ni pun, kalau 25 tahun sudah dia mai haji, dia tengok jalan tar Kemah pun dia heran juga. Dia kata, wih, Kemah Mekah ada jalan tar. Baru 20 tahun sudah, mana jalan tar pun tak Kemah. Kalau 1000 tahun lagi lah tak ada jalan tar apa semua lagu tu. Jadi daripada rumah pemuda tu, dia nak mai masjid tu, jalan dia tak apa nak clear. Bila tak apa nak clear, dia bangun pagi, dia nak mai yang subuh, dia jalan, boom, dia jatuh dalam lubang. Lubang tu ada ayak cak. Beram baju dia kotor. Mujur bukan kita. Dia mangkit, dia patah balik, dia mandi, dia siap balik, dia mai masjid. Kalau kita tobat lahum. Betul tak? Betul tak? Start motor minyak tak ada pun tak mai dah. Betul lah. Kena setujulah. Kita zaman bukan zaman Saidina Umar. Betul kita zaman inilah Ustaz Umar main mengajak kita apa. Kita zaman tu zaman lemah. Zaman kita zaman lemah. Ni zaman Saidina Umar bukan sembahyang Zuhur bukan sembahyang Asar, bukan sembahyang Maghrib, bukan sembahyang Isyak. Sembahyang subuh. Sembahyang yang macam-macam alasan ada. Tidur lewat semalam jaga anak. Alasan. Betul tak? Tidur lambat semalam tengok bola sokong negara. Tak betul tak? Tu kira alasan lah. Maksudnya kita beralasan lah kan. Dia ada dia jatuh belum tu, dia mangkit tu, balik tu, mandi siap, mai balik. Salin baju pun, mai balik. Jalan. Belum jatuh lagi sekali tempat yang sama. Lagi sekali jatuh. Mujur bukan kita. Maaf ibu-ibu.
Mujok bukan ibu-ibu lah noh. Ibu-ibu kalau taubat lah, telekung atas bawah tak sama, tak main dah kan. Betul lah noh, betul lah ni. Kena setuju lah ya, cakap saya tu kira kena setuju. Belum dia jatuh tu, dia manggit, patah balik, salin balik baju, mai balik lagi sekali. La ilaha illallah, kata kemah dia ni cekang. Memang layak dia hidup zaman Sayyidina Umar. Betul? Kalau kita Sayyidina Umar nak mengaku rakyat pun segan. Dia kata depa ni duk makan cakotiau boleh ha. Karut. Dia balik, dia siap, dia mai balik. Mai balik, dia berjalan, jalan. Dia nak jatuh lagi sekali kat tempat yang sama. Tiba-tiba datang seorang orang tua, pegang tangan dia. Jom jalan dengan aku. Dia pimpin kawan tu, dia kata hang jalan kat sini. Dan dia ni pun kata, kemah orang tua ni. Kata, terima kasih lah pimpin saya mai masjid sebab saya tak apa nak nampak jalan ni. Lelaki tu kata, pemuda ni kata, dia jatuh 2 kali tempat yang sama. Sampai tangga masjid, jom kita masuk sekali. Lelaki tu kata, tak faham pi. Dia kata, lah, hang pimpin aku, rugilah hang tak main semayang, jomlah. Dia ni pun, pemuda ni pun cekang lah. Dia abang lah, main semayang masjid ni, barakahnya banyak lah, apalah, berkat ada, pahala banyak, 27, hang jangan buat main. Lelaki tu kata, tak apa, hang pi lah, dulu aku tak bayar. Dia duk main, kata, main, kawan ni kata, tak bayar. Dia kata, main lah ni, kata, tak bayar. Punya duk main, punya tak bayar, punya duk main. Kata, hang lah ni, pasal apa hang tak mau naik? Kawan ni kata, lah ni aku nak abangkan, aku syaitan. Hak yang pimpin dia tu syaitan. Dia kata, awak hang pimpin aku, hang syaitan. Hak ni betul ni. Bukan syaitan, syaitan. Hak ni betul. Betul. Dia kata, awak hang pimpin aku. Dia kata, lagu ni, aku nak abang kang. Ni hikayat, ni cerita. Dia kata, masa hang keluar nak main yang subuh tu, aku duk ada datang situ. Aku yang bagi hang jatuh dalam lubang tu kali pertama. Hang jatuh tu aku kata pairah dia ni. Dia ni pairah, kena lah. Dia baju. Rupanya hang mangkit, hang pergi mandi salin baju. Ketika itu Allah ampun semua dosa hang. Tu. Hang mai lagi sekali, aku dah hang bagi jatuh kali kedua. Tempat yang sama sebab aku duk tunggu tang situ. Hang jatuh kali kedua tadi tu, aku duk kata, dia ni kali kedua takkan lah ni, tobat lahum ni. Rupanya dia bukan orang Pulau Pinang, rupanya. Dia tak tobat lahum. Dia mangkit, dia pergi mandi, dia pergi salin balik, dia main balik. Ketika itu Allah ampunkan dosa ahli keluarga dia. Semua. Kali ketiga aku risau, kalau aku dah hang lagi sekali, Allah ampun semua satu kampung hang. Jadi baik aku bawa hang pergi masjid lagi selamat. Dia kata lagu tu. Hebat orang main masjid ni. Jatuh dia pun Allah ampun dosa. Kemah. Hairan kenapa kalau kita tak mau main masjid no? Barangkali kita tak tahu cerita ni. Barangkali. Bukan bermakna lepas ni suruh duk main naik motor buat wheelie bagi jatuh depan ni, bukan. Bukan lagu tu, yang silap faham. Sekejap lagi dia duk buat lagu tu, bukan. Bukan lagu tu no? Bukan lagu tu. Maksud dia nak habaq kata, usaha nak mai mengimarahkan masjid atau surau kita ni, bukan kata mai semayang, belum. Jatuh tu, mangkit balik, mai nak lagi sekali, Allah ampun dosa. Ui, kemah sungguh. Jatuh nak pergi supermarket, tak jadi lagu tu. Jangan silap, jangan ingat sama tu. Bukan kata pergi supermarket tak bagus, tak. Tapi kalau pergi supermarket, kata sebelum nak pergi tu jatuh kat tangga tu, betul? Tempat jatuh lagi dikenang, betul ya? Jatuh tu, tak dapat lagu tu. Tapi kalau rumah Allah, nak mai tu, boom jatuh tu, mangkit, jalan mai balik. Ampun dosa. Hei, kemah. Belum duduk dalam dia. Duduk dalam dia. Allah kata apa? Sebaik-baik tempat yang Allah paling cinta atas muka bumi ni adalah rumah Allah. Tuan-tuan dengan saya, ingat saja nak abang. Tu kan mukadimah saya tadi kan, saya kata apa? Terima kasihlah kepada orang Masjid Ahli Jawatan Kuasa, semoga dirahmati atas usaha apa yang tuan-tuan buat. Betul saya kata lagu tu tadi, mukadimah, betul ya? Kenapa kata lagu tu? Sebab mereka berjaya buat satu program panggil semua orang mai. Dia kata orang lain pun buat agak sebelum-sebelum ni buat. Saya kata betul, tapi tak akan sama dengan hari ni. Pasal apa? Ini bulan haram, Zulhijjah.
Siapa beramal, tuan-tuan dengan saya, kita malam ni duduk dalam surau ni, pada malam Zulhijjah, dia menjadi saksi Allah melipat gandakan duduk tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di sini bulan ni dengan tuan-tuan duduk di sini 2 bulan lagi akan mai. Tak akan sama. 2 bulan lagi kita akan sambut Maulid Nabi. Bulan 10. Tuan-tuan duduk bulan Rabiul Awal tu dengan tuan-tuan duduk malam ni tak sama. Malam ni bulan haram. Dia kata habis tu tak payah sambut Maulid. Bukan. Sambut tu lain. Bulan tu ni bulan haram, bulan mulia, disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Ni tokeh hadis cekang punya ni tuan-tuan. Yang ni kira bahasa kita kata kira ni otai. Dia kata apa dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, bulan haram Allah akan lipat ganda berkali-kali ganda benda yang sama tuan-tuan buat dalam bulan yang lain. Jangan lupa. Jangan lupa. Sebab tu kata siapa? Allahumma salli alaihi wasallam. Anak Saidina Umar, dia orang tanya kat dia, wahai anak Saidina Umar, ni kalau Lailatul Qadar ni bila? Anak Saidina Umar ni dia lain sikit, dia level dia ni level Maulana. Bukan level kita Maulana. Ni lain. Yang ni Maulana ni maksudnya apa? Anak Saidina Umar ni kalau dia bagi fatwa dia kira tegah, cekang, kira tak ada longgar lah. Maknanya kalau siapa nak ikut memang teruk lah, memang dia terror lah. Untuk dia tak ada apa. Pasal apa? Anak Saidina Umar ni dia punya kehidupan dia, ayalah Tok Sah cakap banyak lah, pak dia Saidina Umar. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, Nabi tu Umar. Anak abang kata pak dia macam mana punya cekang lagu tu. Anak dia Saidina Umar punya anak nama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dia kata apa? Dalam hidup dia ni, nak abang kata, saya tak abang lagi dia jawab apa tu, saya nak abang kata pasal apa dia ni macam terror sikit ucapan dia tu. Orang tanya dia pasal Lailatul Qadar, dia jawab tu kita dengar pun seram. Pasal apa dia jawab tu? Sebab kehidupan dia luar biasa. Dia masa kecil, masa dia besar-besar ni, kan dia jumpa Nabi, dia membesar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu special para sahabat lah, no? Kita tak boleh lawan lah. Kira depa makan dengan Nabi, duduk dengan Nabi, tidur dengan Nabi, berjalan belakang Nabi, bau Nabi berjalan tu, depa hidung depa tu menghidu bau yang orang lain tak pernah bau. Orang kita semua tak pernah bau. Kita tak pernah tahu. Lain Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ni saya tak tahulah kalau tuan-tuan biasa dengar cerita ni. Di Mesir ni dia ada satu orang ulama hebat, nama dia Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Nanti cerita kita dah pecah banyak sangat ni, saya payah nak patah balik. Nanti okey, Syekh Muhammad Mutawalli kita tak tepi ni dulu. Tapi syok cerita dia. Okey, macam ni kita cerita Syekh Muhammad Mutawalli habis, kita patah balik kat Saidina Umar sebab dia hidup zaman Rasulullah, dia pas seronok dapat boleh begitu. Saya cerita ni bukan sebab apa. Sebab bila cerita pasal ulama ni, dia macam mana kata, kita akan rasa lazat kehidupan mereka sebab mereka hidup zaman kita. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bukannya meninggal tahun 1990. Bukan lagu tu. Dia sempat hidup dengan zaman masa saya membesar apa semua, sempat kita dengan betul Ustaz Megat lah. Ya. Masa zaman pemerintahan Husni Mubarak zaman masa dia jatuh tu sisi tahun 2011, 2013 tu saya pun ada kat sana. Isteri saya duduk mengaji kat sana. Tu Presiden Mesir tu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ada zaman tu. Okay. Syekh ni ketika dia gering, Syekh ni kalau tuan-tuan baca kitab dia, tuan-tuan jumpalah macam mana dia punya fall in love dengan Nabi ni luar biasa. Kita kena baca baru kita tahu. Saya nak cerita semua tak boleh lah. Bila nak cerita tajuk ni, tajuk tak masuk lagi. Baru dua habaq kata siapa hak main masjid tu je. Tak habaq pun adab main surau lagu mana, apa benda kita boleh belajar daripada surau, tak cerita lagi. Baru habaq kata belum tajuk tu tak ada lagi.
Jadi susahlah nak cerita semua kan. Tapi tak apalah, ambil manadan kan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tu nama dia. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini alim, kira alim teruk lah ni, memang terror lah. Banyak cerita-cerita luar biasa pasal beliau. Tak dan cerita malam ni. Nak cerita tentang hujung hayat dia saja. Ni anak perempuan dia cerita. Boleh buka dalam manaqib Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Anak dia kata apa? Baba kami masa nak meninggal dunia. Maknanya Syekh Muhammad Mutawalli, dia berada di perbaringan dia. Masa dia duduk di perbaringan dia tu, dia duduk nazak, dia nak meninggal dunia. Anak-anak dia mai habaq kat dia, ayah, sebutlah kalimah yang mulia ni ayah, la ilaha illallah. Anak dia duduk habaq lagu tu kat dia, Muhammadun Rasulullah. Duk suruh habaq lagu tu kat dia. Ini tok guru besar ni. Tapi kita ni azan dulu kot. Ni, azan dulu. Betul? Betul, azan dulu. Tak apa. Okey. Boleh. Sila azan. Sebab kawasan ni, walaupun dia ada masjid kan, dia ada surau. Kalau masjid ada kuliah, kita ada kuliah, nanti tak ada orang azan. Azan penting. Sebab orang keliling tahu masuk waktu, bukan tengok jam. Depa dengar azan, depa tahu masuk waktu. Malam ni kalau tak ada azan, nanti orang ingat tak ada Isyak. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata illa La haula wa la quwwata illa billah. Allah
Allahu Akbar, marhaban. لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Saya rasa elok juga kalau lepas azan ni kita gerakkan tabung kot. Boleh. Kita gerakkan tabung. Yang pertama, tabung bergerak adalah untuk pengimarahan masjid. Tabung yang tak bergerak adalah untuk pembinaan bumbung. Betul ya no? Jadi boleh kalau siapa anak ada jawatan kuasa nak ni gerak sementara lepas azan ni boleh, sebab elok juga selawat lepas azan no. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi wa zuriyati sallallahu sallam alaihi. Baca selawat apa tau? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Seruan kita untuk semua, selawat, selawat, selawat hari raya. Selawat, selawat, selawat hari raya. Boleh ikut ramai-ramai, jom. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Seruan kita untuk semua, selawat, selawat, selawat hari raya. Selawat, selawat, selawat hari raya. Baik, terima kasih kepada semua. Semoga Allah merahmati. Setiap yang tuan-tuan bagi kepada masjid, kepada surau, tak akan ada ruginya. Sambung. Cerita tadi betul, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, betul ya? Betul ya, tuan-tuan. Kisah ini diceritakan oleh, okey, saya tanya lu, kenapa tak balik lu bagi dapat balik point. Pasal apa kita cerita pasal Syekh Muhammad Mutawalli? Pasal kita nak abang kata orang yang menjiwai Nabi, mencintai Nabi ni lazat. Sebab apa? Sebab kita hidup zaman la ni zaman payah. Jadi kalau ada orang macam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ni, lazatlah kehidupan kita. Pasal apa? Sebab kita tak dapat jadi macam para sahabat. Para sahabat ni berjalan dengan Nabi, makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, semayang berimamkan Nabi. Bayangkan mereka amin belakang Nabi, amin. Yang doa tu Nabi. Luar biasa. Salah seorang yang rasa macam tu adalah anak Saidina Umar. Tu tajuk dia tu. Jangan silap tau. Lagi dah terlupa dah pasal apa kita cerita patah balik dulu tu. Faham? Tu kita. Pasal apa kita nak cerita pasal anak Saidina Umar? Sebab nak abang kata
malam ni barakah, malam ni malam bulan haram, tuan-tuan duduk di surau malam ni tak sama dengan tuan-tuan duduk pada hari Syawal hari tu, tak sama. Special 2 bulan lagi tuan-tuan sambut maulid, tuan-tuan duduk dalam surau ni juga, tak akan sama perbuatan itu dengan malam haram ni, bulan haram. Tu tujuan tajuk dia, boleh faham? Pasal apa kata lagu tu? Sebab kalau jawapan macam anak Saidina Umar, lain lah. Jadi nak tahu jawapan dia tu, kita tak boleh cerita jawapan, melainkan kena bagi tahu dia tu siapa. Jadi nak habaq kata dia tu siapa, contoh ringan dulu, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu jawapan dia. Bolehkah? Boleh faham nak dapat patah balik? Kan nampak macam dah duduk di kayangan dah ni. Dia kata aku ditenggelam dah, dia kata. Punca dah, dia tak tahu pergi mana. Okey. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ni dia legend. Ni bunyi apa pula? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ni ketika beliau nak wafat, di sini, di area sini ramai ustaz-ustaz lepasan daripada Mesir Al-Azhar sebut nama Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi je. Kalau tuan-tuan jumpa mereka, tanya, semua orang akan tabit dan tak akan dapat mengatakan melainkan yang ni Maulana. Orang akan kata macam tu. Memang tak boleh lah, ni memang tera. Nak cerita di sini tak sempat, jadi saya bagi tahu gambaran akhir hayat dia. Siapa cerita? Anak perempuan dia. Dia kata, baba kami ketika berada di perbaringan dia, dia duduk nak nazak, dia duduk hap lagu tu. Anak-anak dia mai kata, baba sebutlah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebut yang tu baba. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia tarik takat la ilaha illallah saja. Dia kata, la ilaha illallah. Dia berhenti, diam. Dia tarik lagi sekali nafas dia kata apa? La ilaha illallah. Dia kata lagu tu anak dia heran, pasal apa dia tak sambung Muhammad Rasulullah tu. Kata anak perempuan dia, seketika selepas itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memerhatikan di penjuru bilik dia tu. Dia tarik nafas, dia kata la ilaha illallah. Dia tengok belah sudut tu, dia tunjuk jari, wa annaka Rasulullah, dan ku bersaksi kamu Rasulullah. Kata ulama, ketika itu Rasulullah hadir menyaksikan beliau ketika wafat. Itu jawapannya. Orang macam ni luar biasa. Tuan-tuan boleh baca dalam sirah kehidupannya. Yang ni lazat lah. Hak ni lazat lah. Kita nak nampak Rasulullah macam mana? Mata Rasulullah tak kena. Hidung Rasulullah macam mana? Tak kena. Bibir tak kena. Sebab bila saya cerita lagu tu, ada setengah orang kata, dia ke? Kita tak kena lah, dia kena. Silap-silap berselisih pun tengah jalan tak kena kata Rasulullah apa. Gigi Rasulullah macam mana? Tinggi? Rambut? Tapak tangan? Dia kata, mana kami nak tahu, tak ada orang cerita. Kitab ada, nama kitab ada Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Sebab itu nanti masuk bulan 10, tak masuk bulan 10 pun tak apalah, bacalah kitab tu, cerita, barulah kita boleh kenal Nabi, barulah rasa lazat dalam hidup kita. Bila kita baca, kita kenal, oh lagu ni Nabi Nabi berjalan. Anak Saidina Umar, hidup dia semua dia berjalan macam Nabi. Dia bergerak, dia tolak pokok macam Nabi. Suatu hari dia berjalan, dia mai satu kawasan, dia berhenti, ada suatu hari orang tengok anak Saidina Umar sedang menyiram satu tunggui batang kurma yang mati. Pokok kurma tu dia dah mati dah. Dia duduk ada kat situ tapi dah mati. Anak Saidina Umar siram. Lepas dia siram, dia duduk, dia sanak kat pokok tu, batang tunggui, dia bangun, dia belah.
Orang heran, banyak lagi pokok teduh lain duk ada. Pasal apa yang tak ada daun ni yang hamai? Orang tanya dekat dia, wahai anak Sayyidina Umar, hang buat apa? Dia kata, dah, dulu masa pokok ni rimbun, Nabi biasa sandak kat sini. Aku tak tahu pasal apa. Tapi sebab Nabi buat, aku mai, aku duduk, aku sandak. Ini sahabat Nabi punya level. Aku tak tahu pasal apa Nabi. Tak. Soalan dia nak tanya, sandak ni benda apa? Sandak ni sandak lah. Bukan semayang, bukan sujud. Sandak. Semua orang menyandak. Berapa ramai orang menyandak? Betul kan? Adakah sandak ni satu benda yang orang kata apa? Kalau bahasa Mat Saleh kita Pulau Pinang kan, tak boleh lari daripada Perancis Light kan. Jadi kalau bahasa Pulau Pinang dia kata, what a big deal. Apa dia punya big deal lah? What's a big deal? Ni kah? Ada apa-apa kah? Is it a big deal sangat? Tak ada. Tapi sahabat, Nabi sandak tang mana pun dia pergi buat. Belum masuk mai masjid, mai surau. Hak tu tak payah sembang lah, confirm mai lah. Kalau tang Nabi sandak pun buat. Nabi sandak saja. Dia kata, aku tak tahu pasal apa, tapi sebab Nabi biasa sandak tang sini. Pasal itu aku jaga pokok ni, tak orang bagi orang bagi rosak. Aku nak sandak macam mana Nabi sandak. Kalau, fikir logik, kalau Nabi sandak pun aku buat, Nabi duduk dalam masjid, mai masjid takkan tak mai. Barulah reflect kepada kita. Kita, benda hak bukan kata Nabi sandak. Nabi confirm mai surau, mai masjid, mai semayang. Kalau kita tak boleh nak buat lagu tu, tak boleh nak fall in love dengan surau. Kalau tuan-tuan tak boleh rasa surau ni tuan-tuan punya, rasa sayang dekat surau, rasa bila tengok surau, rasa jatuh hati, kita kena berusaha untuk dapat benda tu. Ini surau kita. Surau masjid adalah benda yang Nabi utamakan ketika Nabi sampai dalam peristiwa hijrah. Ni lagi 10 hari kan nak masuk hijrah. Benda mula Nabi sampai, bam, Nabi buat masjid Quba dulu. Buat masjid dulu. Tuan-tuan punya tempat ada surau, tempat ni kena jaga. Pasal apa? Sebab special. Bayangkan dalam taman ilmu ni, biarlah rumah kita tapi jangan kata biar tu tak betul. Tapi ni bahasa ni bahasa. Satgi duk kata ada dia ni duk kata biar rumah kita berdosa, tak apa dah, sabar, kena faham bahasa. Biarlah rumah kita ni payah sangat nak bawa ibadah apa, kurang-kurang di bumi taman ilmu ada satu tempat yang Allah cinta. Ni surau. Betul tak betul? Betul. Mesti kena fall in love dengan surau kita, masjid kita. Pasal apa? Hak ni je benda yang kita ada. Tuan-tuan yang mana yang memang end up duduk tang sini, tuan-tuan mati tang sinilah orang nak semayang. Maaflah kalau saya sebut, maaf apa dia? Bukanlah tak ada jiran-jiran kita yang semayang tang sini, betul tak betul? Masa meninggal dunia, betul? Betul? Kan semayang kat masjid. Sini pun ada kan? Ada. Biarlah kita umur berapa pun, kalau kata keluarga kita tahu sini, kita memang inilah tempat yang akan semayang jenazah kita. Kalau kita tak fall in love dengan sini, macam mana? Sebab tu saya ajak semua yang main sini, muda ke kecil ke apa, sayang surau. Sebab confirm ini adalah usaha yang Nabi buat mula sekali. Madinah Nabi tak kenal. Nabi memang ada keluarga dekat Madinah. Tapi masa Nabi sampai Quba, orang macam ni, tengok saya cerita. Kan Nabi berhijrah. Alah ni cerita ni nanti 10 hari akan datang mesti ada ustaz cerita dah. Saya cerita awal, tapi kalau lepas ni ada orang cerita, jangan kami dengar lah. Sian kat orang tu, jangan biar dia cerita. Masa Nabi dengan Sayyidina ketika mana baginda Nabi SAW berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah sampai di Quba itu, tempat tu masih ada sampai sekarang. Siapa tengok Salam Baitullah baru ni, Ustaz Megat ada bawa pergi. Yang dia tunjuk kata Nabi sampai ada orang tutup dengan selendang. Ada, tengok balik. Tempat tu ada lagi sampai lah dekat sebelah Masjid Quba. Nabi sampai-sampai, orang semua pakai duk sambut. Oh Rasulullah, apa semua sambut.
Masa duduk tu semua orang pakai kerumun nak jumpa mana satu Rasulullah. Mereka tak kenal. Mereka pergi dekat Saidina Abu Bakar. Mereka salam dia, mereka cium dia. Sampai Saidina Abu Bakar kata, ini salah ni. Dia ambil ridak dia, dia buka, dia tutup Nabi dengan ridak tu. Tutup atas lagu tu. Oh, yang ni rupanya satu isyarat dia. Barulah pakat semua orang menderu mai kat Nabi. Maknanya apa? Siapa pun tak kenal Nabi mana satu. Tara tak kenal Nabi sampai-sampai. Pum, buat surau dulu. Buat masjid dulu, Masjid Quba. Tu. Sebab tu orang tua-tua pesan kat kita apa dia? Orang tua-tua kata apa? Kita kena bersatu hati. Pasal apa? Sebab malam ni berapa ramai mai? Semayang sat lagi soft kita rapat tak? Rapat. Baru bertemu tak? Bertemu. Tapi kita belum lagi boleh ngam. Kerja nak gaduh lah. Baru kita rapat sekali, rapat. Kaki kita bertemu. Sekali tahiyat, tindih kaki kawan nak tindih. Punya rapat. Tapi susah. Sebab tu kita nak ajak malam ni, jom, jangan. Ni tempat kita. Kita sayang tempat yang sama. Kita semayang tempat sama. Kita sujud tempat sama. Ni, sini. Ibu-ibu, ni sekali doktor sikit lah doktor untuk ibu bapa sikit saya tak boleh doktor suruh saya cakap macam tak boleh cakap macam. Tak boleh mesti tak boleh. Sikitlah, satu poin pun jadilah untuk kami buat balik. Untuk ibu bapa menanamkan cinta kepada anak-anak untuk main surau. Apa satu poin yang doktor boleh share? Saya doktor share lah. Ini bukan salam baitullah dok tanya soalan macam tu lah. Tapi betul lah lagu tu lah. Saya nak tanya satu-satu ya. Saya tak boleh cerita, saya tak akan boleh cerita ya. Jadi saya nak ajak semua daripada pihak saya. Cukup dah, sejam lah. Sejam lah. Lah betul kan saya main duduk sini kan tadi 8 suku. 9 suku. Sejam lah. Jadi saya daripada pihak saya, tujuan saya duk cerita tadi semua tu tak ada lain melainkan saya nak suruh tuan-tuan fall in love dengan surau tuan-tuan. Sayang dia. Apa pasal apa? Okay, tengok ni contoh mudah Tuan-tuan dengar saya cakap, ingat saya tak ada niat jahat. Saya nak cerita saja. Jadi jangan salah tanggap. So ada semua orang dia dengar sekejap dia nak cari salah kita. Jangan. Saja tanya. Dekat kawasan negeri Pulau Pinang ni ada banyak hotel. Saja tanya. Antara kapek tuan-tuan dengan kapek hotel mana mahal? Confirm kapek hotel mahal lagi. Kapek surau boleh lah. Tapi kapek hotel, sebab dia duduk tang hotel. Bahasa dia kapek hotel. Yang ni kapek masjid. Lain. Hotel orang latam dengan kasut. Keluar daripada tandas pun pakai kasut tu. Hak tu naik atas hotel punya kapek. Surau. Kita cium dia. Kita letak kepala kita mulia dekat dia. Apa maksudnya? Walau macam mana harga diri hang duduk dengan masjid, diri hang tinggi. Diri hang tinggi. Dia umpama tuan-tuan ada sekeping duit RM50 dengan sekeping duit RM1. Sekeping duit RM1 ni katalah lurus. Tak konyok apa. Duit 50 ni kita konyok, buh dalam air acak, ambil balik, letak tang sini. Tanya, hampa nak ambil mana? Semua orang akan ambil duit 50 walaupun konyok. Pasal apa? Pasal bukan luaran dia. Nilai dia tu 50. Walaupun duit ni lurus tapi dia tetap RM1. Itu orang Islam bila duduk dengan masjid, dengan surau. Macam mana keadaan kita teruk bergadai nyawa apa, tapi sebab kita orang Islam duduk dengan surau, masjid, Allah akan sayang kita, nilai kita RM50. Tu penutup cerita terakhir. Lepas ni doktor lah, satu poin je doktor, jangan tak payah banyak lah, satu cukup lah. Satu. Kalau banyak, Alhamdulillah. Kalau satu tu kira ngam dah lah. Sebelum saya pas kepada doktor, untuk tajuk satu ya, apa dia? Ibu bapa macam mana nak bagi anak fall in love dengan surau? Satu tajuk tu sikit untuk doktor. Satu. Saya last cerita. Apa dia? Lah ni Turki tengah top now.
Sebab dia punya duit jatuh sikit. Jadi orang banyak pergi berjalan kat sana. Hari ni pun member kita, Abang Warih Rembau Most Wanted, dia buat keluar lagu baru hari ni. Tajuk Bertengkek-tengkek Dua. Hari ni baru keluar tadi. Saya dan tengok, dia member kita kena support member kita tengok. Dia buat video klip dia dekat Turki. Okay, saja nak sebut kat tuan-tuan apa dia. Masa zaman Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, tu nak cerita panjang tapi diringkaskan, ambil tang satu sudut dia. Apa dia? Berjaya buka kota Konstantinopel, ada satu gereja besar tu. Apa nama dia? Hagia Sophia, betul? Hagia Sophia, betul Itu Hagia Sophia, semua orang tahu. Satu gereja. So, dia buka Hagia Sophia. Bila dia buka Hagia Sophia, soalan dia, siapa nak jadi imam? Semua orang layak. Maka dia buat perhimpunan, dia panggil semua orang mai. Ni saya nak sebut pasal nilai tadi tu. Duduk dengan masjid surau. Dia panggil semua orang tentera dia. Masa tu lebih kurang dalam 100,000 kalau tak silap saya disebut dalam kitab. Dia ada banyak bilangan, ada kata 200,000, 150, 100, adalah tapi tak kurang daripada 100,000. Jadi saya ambil yang paling minimum 100,000. Bayangkan 100,000 ni, tentera ni penuh kat bawah ni. Sultan Muhammad Al-Fatih dia duduk atas kursi dia panggil Perdana Menteri dia, buat pengumuman. So, mereka nak pilih imam. Imam seorang ya. Takkanlah imam 100,000 makmum seorang. Boleh faham So, imam seorang, makmum yang lain. So, nak pilih seorang ni macam mana? Dia panggil semua tentera dia mai. Yang kata tentera yang berjaya menjatuhkan kerajaan yang besar, yang dia bertahan sampai 800 tahun. Ni tentera dia, nak cerita ni. Ya apa? Lain kita nak pilih jadi imam. Dia punya Perdana Menteri dia ada. Ni Sultan Muhammad Fatih, Sultan. Ini Khalifah, ini Perdana Menteri. So, dia bagi pengumuman. Nak pilih 100,000 orang, dia tak bolehlah tanya soalan, siapa makan pagi tadi? Mampulah. Dia kena tanya soalan yang teruk terus. Supaya boleh cut off semua orang yang mana yang tak ada. Boleh faham? Dia kena tanya soalan yang paling out meta, paling tinggi sekali, ultimate lah punya soalan. Okay, soalan yang pertama. Siapa dia daripada akil baligh? Dari akil baligh. Orang lelaki ni akil baligh kita paling maksimum kira 13 tahun lah, tingkatan 1. Kalau saya tanya tuan-tuan, dari tingkatan 1 mampu nak jawab. Ajah cuba bayang, saya tanya Ajah daripada tingkatan 1. Tu soalan dia. Soalan Perdana Menteri yang disuruh tanya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia kata apa? Ni saya pakai bahasa kita. Dia pakai bahasa akil baligh, saya pakai kira daripada tingkatan 1. Saya buat ayat lagu tu, tuan-tuan boleh faham lah. Bukan saya nak tukar cerita, nak bagi faham. Dia kata apa? Daripada akil baligh, daripada tingkatan 1 sampai pembukaan kota Konstantinopel. Macam Sultan Muhammad Al-Fatih masa buka kota Konstantinopel, umur dia 21, 22. So, kalau tingkatan 1, umur 13 tahun lah. So, 13 tahun lebih kurang 10 tahun lah. Lebih kurang. Boleh faham So, untuk Sultan Muhammad Fatih, 10 tahun sudah. Daripada 10 tahun sampai lah. Tentera-tentera dia ada je, geng-geng bapak dia, geng-geng dia apa semua. Maknanya 10, 8 tahun. Lagu tu lah, tempoh dia. So, daripada 10 tahun sudah sampai lah, tu bahasa dia. Perdana Menteri tanya, nak pilih jadi imam Masjid Hagia Sophia ni. Baru buka ni, tak tahu siapa imam. Soalan dia, daripada 8 tahun sudah, 10 tahun sudah ke belakang, sampai lah. Siapa dia yang tak tinggal semayang fardu? Sila berdiri, yang tinggal tolong duduk. Semua 100,000 berdiri, tak ada seorang pun duduk. Baru betul. Mujur kita bukan tentera tu. Boleh faham? Sekali sekok-sekok duduk seorang atas situ. Sultan kata macam mana dia ni boleh terlepas di Sultan Aminur Rashid punya geng dia kata. Boleh faham? Ni baru kata Sultan Muhammad Al-Fatih. Nampak tak? Dia letakkan dekat, maafkan saya sebut ni bukan apa. Saya sebut ni contoh mudah je. Kalau masjid kita surau, kita kata insya-Allah kita akan buat sembelih lembu, ataupun kita akan buat majlis maulid, siapa nanti sudi nak tolong surau? Susah. Mungkin 5 orang ada. Itu contoh saya bagi. Ni nak lantik jadi imam ni, susah ni. Soalan dia daripada 10 tahun sudah, akil balik, sampailah. Siapa tinggal sembahyang fardu?
Bam, semua berdiri, tak ada seorang pun duduk. Oh, Sultan Muhammad kata, tak boleh. Tukar soalan. Bagi lagi dahsyat lagi. Soalan dia. Daripada akil balik, 10 tahun sudah, sampailah. Buka kota konsen. Siapa, bukan sembahyang fardu dah, sebab sembahyang fardu dah susah. Kalau tanya sunat apa lagi susah. Tambah lagi yang paling susah lagi daripada tu. Apa dia? Daripada akil balik sampailah. Buka kota Konstantinopel. Siapa tak tinggal semayang berjemaah di masjid? Itu lagi senang, betul? Dia tanya soalan tu. Yang tak mai masjid dalam waktu tempoh 10 tahun sudah, pergi duduk. Yang mana yang mai tak tinggal, berdiri. 100 ribu berdiri, tak ada sekok menuduk. Gila. Lagi sekali, mojok bukan kita tentera tu. Mainlah dengan sorban ke apa ke, tanya soalan tu dia duduk sorang-sorang kat situ. Sultan Muhammad kata, dia ni muka bawa penyakit, dia kata. Betul. Maknanya apa? Sultan dia make sure dia punya rakyat dia dengan masjid, dengan surau ngam. Baru dia suruh galah kapal naik bukit, semua boleh buat. Cuba bayang jenis macam kita, yang jenis duk tinggal semayang ni. Dia main-main, dia kata, tentera, nampak gaya macam tak lepas, kita kena galah bukit, galah kapal naik bukit ni. Kena macam kita. Sultan, kapal ni duduk kat laut. Dia ni muka bawa penyakit sungguh lah. Boleh faham tak? Boleh faham tak maksud saya? Pasal apa? Waktu kritikal tu, bila dia suruh buat tu, mereka boleh buat. Pasal nombor satu, mereka dengan masjid cukup ngam. Jadi persahabatan, persaudaraan, benda-benda yang belajar di masjid ni banyak. Banyak benda di masjid ni ajak kita banyak. Contoh kapek masjid tadi dah abang dah. Tu baru kapek masjid, belum sembahyang berjemaah, belum kira imam makmum, belum kira cerita tu pasal apa kata subhanallah. Pasal apa tu imam salah, kita kata subhanallah. Pasal apa kita kata astaghfirullah. Betul kan Ustaz Imam Muhammad, betul kan? Kan kita kalau orang salah, kita astaghfirullah hang ni. Tak pun la ilaha illallah anak betuah. Betul tak kita kata lagu tu kan? Pasal apa bila tu imam salah, kita tak kata la ilaha illallah. Kita kata subhanallah. Subhanallah ni maha suci Allah. Mana tu imam salah? Salah bacaan. Main raya salah takbir kan? Belakang ni subhanallah, kira nak subhanallah saja. Betul, minta maaf tak sebut. Pasal apa subhanallah? Pasal apa dia tak kata astaghfirullah tu imam. Pasal apa dia tak kata lagu tu? Pasal dia nak ajak kita. Subhanallah, maha suci Allah. Hang tegur tu imam, boleh jadi tu imam betul, hang salah, hang tak perasan. Hang dengar macam dia tak baca, sedangkan dia baca. Boleh jadi betul dia salah, hang betul. Relax, yang tak salah satu je, Tuhan, maha suci Tuhan. Tapi bila kita dalam masyarakat, kita tegur orang macam kita tak pernah buat salah, hak tu kacau. Kita kalau nak sembung orang, macam malaikat tu. Hak tu kacau. Tu masalah tu. Sebab kita tak belajar daripada dalam semayang. Semayang ajak kat kita hidup berjemaah. Subhanallah. Tuhan yang tak salah. Boleh jadi aku salah, hang betul. Boleh jadi hang salah, aku betul. Boleh jadi dua-dua. Relax. Yang nak buat hang tuah sangat. Kita belajar. Banyak benda dekat dalam masjid boleh belajar. Saya rasa betul lah apa yang kita buat pada malam ni. Yang mana tuan-tuan berusaha. Macam mana malam ni tuan-tuan buat? Jangan risau. Malam esok pun tuan-tuan boleh main macam yang sama juga malam ni. Tak ada apa yang berbeza. Tempat ini barakahnya tetap akan ada. Dan tempat ni tetap Allah akan sayang. Walaupun siapa saja yang ada di sini. Semoga Allah SWT memberkati. Dan Masya Allah, seronok saya malam ni dengar suara budak-budak duk bunyi dalam ni. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri ajak kita. Dia kata kalau tak dengar gelak tawa anak-anak dalam masjid ni, bahaya, dia kata. Kalau tak dengar suara anak-anak kecil dalam masjid surau ni, bahaya. Ini kita boleh dengar hari ni. Subhanallah. Semoga Allah merahmati taman ilmu dan memberkati semua. Daripada saya, itu sahaja. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Semoga Allah merahmati doktor dan ilmu yang doktor bagi kepada kami cukup kami hargai, dan saya harap kita semua membesar dalam keadaan yang sama dan bina jati diri keluarga kita. Semoga Allah merahmati semua. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى اللهم على سيدنا Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami, datuk nenek kami, moyang kami dan guru-guru kami. Dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga sekalian sahabat handai kami, adik-beradik kami, rakan taulan kami dan seluruh ahli keluarga kami. Dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, terimalah ibadah puasa Ramadan kami dan terimalah amal ibadah korban kami dan terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Peliharalah taman ini, daerah ini, tempat ini, negeri Pulau Pinang, Malaysia secara umumnya dan seluruh bumi orang Islam secara umumnya. Jauhkan kami daripada segala bala, wabak, penyakit, persengketaan, pencerobohan, kemusnahan. Ya Allah, bantulah kami agar mudah beribadah kepadamu dan memperingati agar memperingatimu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, rahmati kami, berkati kami dengan berkat nama Mim Ha Mim Dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah hari ini kita sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya, zikir. Lepas zikir, baca surah Al-Mulk yang akan dikepalai oleh Imam Muda Megat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.